Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib bin Zakaria. InsyaAllah pada kali ini saya akan menceritakan berkenaan dengan biodata dan ketokohan Ustaz Ismail Kamus. Sejujurnya saya mengenali Allahyarham Datuk Ismail Kamus ini pada tahun 2009, iaitu ketika beliau menerbitkan ada satu buku, iaitu buku yang berjudul Indahnya Hidup Bersyariat, dan buku itu diterbitkan pada tahun 2009. Buku itu bagi saya sangat menarik kerana ianya mempunyai gambar rajah yang menarik untuk membincangkan berkenaan dengan fardu ain. Dan waktu saya kecil dahulu, kita juga suka tengok benda-benda yang gambar yang menarik. Maka dari situlah saya mengenali penulis, iaitu Ustaz Datuk Ismail Kamus, atau kita sebut nama sebenarnya ialah Haji Ismail bin Haji Kamus. Baiklah, insyaAllah pada kali ini saya akan menceritakan berkenaan dengan biodata terlebih dahulu. Kemudian kita sentuh berkenaan dengan ketokohan Ustaz Ismail Kamus. Nama sebenar beliau ialah Haji Ismail bin Haji Kamus, merupakan nama yang tidak asing lagi di negara Malaysia. Beliau dilahirkan pada 2 Disember 1948 di Kampung Batang Rening, Ulu Selangor. Mendapat pendidikan di Sekolah Arab Batang Kali, iaitu selama 6 tahun pengajian, sebelum beliau melanjutkan pengajian di Ma'had Hishamuddin yang terletak di Kelang. Beliau meneruskan pengajiannya di Kolej Islam Kelang. Kemudian pada tahun 1976 beliau berjaya mendapat ijazah sarjana muda syariah dengan kepujian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ustaz Datuk Ismail Kamus ini kita bukanlah hanya mengenali beliau bukan sahaja dengan ceramahnya, bahkan dia juga merupakan ahli perniagaan, pakar dalam bidang perubatan, juga merupakan ahli politik, pendakwah bebas, dan ini menjadikan masyarakat begitu mesra dengan kebolehan ataupun kepakaran beliau. Seterusnya kita masuk berkenaan dengan pengalaman kerja beliau, iaitu beliau juga pernah berkhidmat di agensi kerajaan seperti Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Intan, dan juga Pusat Islam. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah dipilih sebagai pakar rujuk di bahagian hal ehwal Islam, bahis, dan kemahiran beliau ini dalam memberi ceramah bukan sahaja mendapat perhatian di Malaysia, bahkan beliau juga pernah berkhidmat menyampaikan ceramah agama kepada masyarakat Islam di Nusantara seperti di Brunei, Indonesia, Thailand, dan juga Singapura. Malah menurut sumber lainnya, beliau juga terlibat dalam menyebarkan ilmu agama di peringkat antarabangsa seperti di United Kingdom, Amerika Syarikat, negara-negara Timur Tengah, dan lain-lain. Di dalam bidang politik pula, Allahyarham pernah bertanding di dalam pilihan raya umum Malaysia pada tahun 1999 melalui tiket Parti Islam Se-Malaysia PAS, dan beliau memenangi pilihan raya tersebut iaitu di kawasan Gombak Setia. Atas kemenangan ini, Ustaz Datuk Ismail Kamus telah dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. Seterusnya di dalam aspek perubatan pula, beliau mendapatkan ilmu perubatan secara berautoriti. Ini bermakna ilmu yang diperoleh olehnya secara berguru. Autoriti yang saya maksudkan adalah memperoleh ijazah perubatan Islam yang telah diijazahkan sendiri oleh gurunya, iaitu Tuan Guru Datuk Harundin. Di samping kita mengenali Allahyarham Datuk Ismail Kamus sebagai penceramah bebas, mentadbir, dan juga berkhidmat kepada masyarakat, Ustaz Datuk Ismail Kamus juga tidak ketinggalan dalam menghasilkan sejumlah buku berkenaan perkongsian ilmu Islam, ilmu fardu ain, perubatan Islam, dan lain-lain. Lebih dari 20 buku berjaya diterbitkan bagi memberi kefahaman kepada masyarakat berkenaan agama Islam. Dan atas sumbangan yang begitu besar dan juga pelbagai, beliau telah terpilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 2011 peringkat negeri Selangor. Sumbangan tersebut diberikan atas kejayaan Ustaz Datuk Ismail Kamus dalam menyebarkan syiar Islam yang disampaikan oleh Tengku Panglima Diraja Selangor, Tengku Sulaiman Shah. Kemudian pada 8 Mei 2020, rakyat Malaysia menerima berita pemergian Allahyarham Ustaz Datuk Ismail Kamus yang telah menemui pencipta pada jam 12.30 malam. Allahyarham yang dikatakan mula mengalami sakit jantung sejak 26 April 2020 dimasukkan ke ward di Institut Jantung Negara. Insan yang mulia ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kemuliaannya kepada hamba-Nya yang berhempas pulas dalam menegakkan syiar agama Islam. InsyaAllah hasil perjuangan beliau akan disebut-sebut oleh masyarakat. Mudah-mudahan ianya dapat dituai hasilnya dan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan buat pendengar sekalian. Mudah-mudahan perkongsian kecil ini dapat memberi sedikit manfaat buat kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.